ada, segar dan baik. Jumlah sumbangan tunai yang meningkat 10 bilion ke 13 bilion untuk membasmi kemiskinan dan juga peningkatan nilai ambang supaya lebih ramai boleh mohon dan dapatkan bantuan. Cuma ada dua persoalan susulan. Pertama sekali, mengikut belanjawan yang sedia ada, Yang Berhormat Perdana Menteri kata bahawa kita boleh jimatkan 8 bilion melalui rasionalisasi subsidi, ada peningkatan cukai jualan, cukai perkhidmatan yang disasarkan kepada kumpulan mahakaya ini. Dan kalau kita lihat daripada belanjawan, kita boleh anggarkan bahawa kerajaan dapat menjimatkan 15 bilion ringgit total penambahan cukai dan juga rasionalisasi subsidi. Saya rasa rakyat ingin tahu sebab Yang Berhormat Perdana Menteri dengan baiknya telah kata ada peningkatan 10 ke 13 bilion. Itu 3 bilion bagi rakyat yang susah, kita setuju 110%. Tetapi perlu ada pencerahan mana lagi jumlah daripada penjimatan itu akan disalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau saya boleh cadangkan, sebab saya rasa perkara yang sangat baik dalam belanjawan adalah Yang Berhormat Perdana Menteri bukan setakat tambahkan sumbangan tunai kepada golongan susah, tapi juga naikkan nilai ambang bagi mereka yang boleh mohon. Ini perkara yang sangat baik dan ramai orang memerlukan. Cuma jikalau Yang Berhormat Perdana Menteri boleh masukkan melalui pindaan undang-undang supaya peningkatan itu dapat dibuat secara berkala, secara tetap. Sebagai contohnya, kita ikut kadar inflasi negara secara tahunan atau setiap 3 tahun supaya kita tidak perlu tunggu untuk pengumuman ini dibuat melalui setiap belanjawan. Kalau kita dapat lakukan perkara itu, Yang Berhormat Perdana Menteri, you are effectively institutionalizing change supaya pada masa-masa yang akan datang ia tidak lagi perlu ikut kepada kemahuan ataupun iltizam politik kalau kerajaan berubah. Dan saya rasa ini perkara yang saya dengan baik ingin cadangkan. Terima kasih. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda. Setelah kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi RON 95 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang dimuktamadkan itu akan diangkat untuk persetujuan Jemaah Menteri. Setelah semuanya telah diharmonikan dan perincian pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jemaah Menteri, maka barulah ia boleh diumumkan kepada rakyat. Saya ingin ambil sedikit masa untuk menjawab. Semalam, minta maaf Tuan Dipertua, saya ada tengok video yang dimuat naik oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi dari Pandan. Dia bidas, dia kata, dia, minta maaf Tuan Dipertua, dia siap namakan Syed Saddiq. Dia namakan sesuatu saya kena balas. Saya ambil ruang di parlimen untuk balas, bukan di social media. Dia kata, Saddiq salah sebab kerajaan pada hari ini belum tetapkan pun T15 itu siapa. Saya ada 3 respons. Pertama sekali, ini masalahnya apabila kita umum dulu, fikir kemudian. Ini masalah. Kerana rakyat dah dengar ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri. Rakyat dah dengar apa yang mereka bakal hilang. Petrol dalam fikiran mereka, kalau ada satu rumah ada 2 kereta kerana isteri dengan suami, RM500 sebulan. Setahun dah banyak. Hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan, nak pergi klinik akan takut selepas bulan 6 tahun depan kerana kos sangat tinggi. Nak hantar anak ke IPTA, nak buat perancangan. Macam mana ni? Kalau tak sebelum ni RM15,000, selepas ni mungkin RM100,000. Kalau ambil medicine, lagilah ratusan ribu. Kita semua tahu kosnya sangat tinggi. So pengumuman tu dah buat. Tapi sekarang bila didesak, bahawa mereka kata tak apa, kita fikirkan dulu. Sebab rakyat dah gelisah di bawah itu. Sebab itu kita di peringkat Parlimen Pembangkang perlu berhujah mempertahankan rakyat dalam bab ini. Dan pada masa yang sama, dengan tiadanya data terkini dan terbaru, kita perlu gunakan data yang sedia ada. Iaitu data sedia ada adalah data rasmi daripada kerajaan, daripada DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, yang telah kita guna pakai. Mungkin Yang Berhormat Menteri nak guna cara sama. Saya ingat sebelum ni bila dia nak naikkan diesel, dia kata tak apa, kita akan kejutkan rakyat, mengejutkan rakyat. Saya ingat dalam wawancara Bloomberg, kalau saya tak silap, kenaikan diesel. Sekarang mungkin dia nak buat taktik sama. Kita tunggu bulan 5, bulan 4, kita kejutkan rakyat. Taktik tersebut lapuk dan jelas gagal. Ingat, pendaftaran budi badani. Kerajaan kata tidak akan ada golongan yang tercicir. Realitinya sampai ke hari ini, lebih 50% orang yang layak dapat masih tidak berdaftar tercicir, Tuan Yang Dipertua. Iaitu orang susah terkesan. Itu diesel. Mungkin orang tak ramai guna diesel. Bayangkan, RON 95, kesihatan, sekolah, universiti.
Lagi ramai yang guna. Sebab itu dalam bab ini jangan guna taktik kita nak terkejutkan rakyat. Last yang terkejut kamu jikalau rakyat hukum kamu pada masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, jawapan balas saya. Dia kata tunggu padu. Saya hormat. Kalau padu ni dapat dibuat dengan baik, saya sokong 110%. Masalahnya, sampai ke hari ini Tuan Yang di-Pertua, kalau kita lihat dalam bab padu, 85 juta ringgit telah kita belanjakan. 2 tahun kita tunggu. Sampai ke hari ini, kita masih tak tahu dah siap ke tak. Apa kesannya? Bagaimana perinciannya? 2 tahun selepas perbelanjaan 85 juta ringgit, kita masih tunggu dan terus menunggu. Dengan itu, lagi lama kita tunggu, lagi takut rakyat di bawah, lagi gelisah mereka, lagi kuat kita perlu bangkit dan pertahankan rakyat dalam bab ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam bab padu ni, bila pelaksanaan subsidi diesel pun akhirnya kerajaan tak ikut padu. Dalam subsidi diesel akhirnya kerajaan buat apa? Dia kata kalau keluarga isi rumah, ya, itu lagi 3.8 orang itu, isi rumah itu akhirnya gaji tahunan mereka bawah RM100,000, iaitu dalam RM8,500 sebulan. Itu bayangkan ni jauh lebih turun, RM8,500 sebulan, maksudnya seorang yang bergajikan RM4,000 pun bakal terkesan dalam bab ini, ya. Dan ikut pendapatan mereka layak dapat budi madani. Itu bagi diesel pun mereka dah gunakan klasifikasi ini. Sebab itu rakyat di bawah akan guna klasifikasi yang sama sampai ada alternatif baru yang dikemukakan oleh kerajaan. So ini 3 hujah balas saya. Minta maaf, 30 saat saja. So ini 3 hujah balas saya kepada Menteri Ekonomi. Sebab itu janganlah banyak berikan alasan. Dalam bab ini cukup-cukuplah kita umum dulu, fikir kemudian, kena realitinya lagi lama kita tunggu, lagi susah untuk rakyat bersedia, lagi susah untuk SME syarikat untuk merancang, lagi susah untuk kita kemukakan cadangan, balas melalui semak dan imbang untuk pembangkang mainkan peranan. Jadi ini saya rumuskan 3 hujah saya dengan satu ringkas, iaitu dalam belanjawan ada banyak perkara baik akan kita sokong, yang kurang baik kita perbaiki. Cuma harapan MUA dalam belanjawan ini adalah supaya kerajaan tidak melupakan golongan kelas pertengahan, golongan anak muda, dan pada masa yang sama menginstitusikan penambahbaikan ini supaya tidak kira siapa pun berada di tahta kuasa, tidak kira siapa pun yang mengawal Putrajaya, pembasmian kemiskinan, bantuan-bantuan ini terus dapat diberikan. Dengan itu saya yakin Tuan Di-Pertua, tidak kira siapa pun yang menang, negara Malaysia akan kekal makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat MUA.